Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ya, kita bertemu lagi dalam segmen kisah misteri dan mistik. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudi subscribe channel Eddie Taki dan kepada yang belum, anda boleh tekan butang subscribe, tanda sokongan anda, dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru daripada channel inilah. Baiklah, berbalik pada segmen kisah seram episod kali ini. Kali ini saya akan kongsikan kisah yang berlaku ketika salah seorang yang dikenali sebagai outdoor activist katanya, apabila beliau bermalam di hutan yang tak dapat saya sebutkan di sini atas sebab-sebab yang tertentulah. Jadi sebab selepas saya buat beberapa kajian di tapak yang dimaksudkan, kawasan ni merupakan kawasan persendirian, jadi dan agak terkenal lah di Malaysia, dan saya pun tak nak timbulkan masalah antara kedua-dua belah pihak. Jadi tanpa membuang masa, sama-sama kita dengarkan kisah misteri dan mistik pada episod kali ini. Baiklah, kisah ni dikongsikan oleh Luqman dan kejadian berlaku di salah sebuah tapak perkemahan di mana kawasan tersebut merupakan hutan yang agak tebal tapi dijaga dengan amat baik. Salam kepada semua. Pertama sekali saya nak memperkenalkan diri. Nama saya Luqman dan kisah yang bakal saya kongsikan ini betul-betul berlaku pada diri saya sendiri dan kepada dua adik-beradik saya yang lain. Kami bertiga ni boleh dikategorikan sebagai outdoor activist, di mana kami ni memang gemarlah melakukan apa-apa saja perkara yang melibatkan aktiviti luar. Jadi maksud Luqman ni, mereka ni gemarlah melakukan aktiviti luar seperti adventure, seperti contoh mendaki, macam camping, merakit, mungkin memancing dan macam-macam lagi lah. Jadi kata Luqman, walaupun kami adik-beradik jarang berjumpa, tapi saya bersyukur sangat kami adik-beradik ni mempunyai minat yang sama, dan aktiviti seperti inilah membuatkan hubungan kami adik-beradik lebih rapat ataupun lebih akrab. Kisah seram yang bakal saya kongsikan ini berlaku apabila kami adik-beradik merancang ingin mendaki sambil bermalam di salah sebuah hutan di tanah persendirian. Jadi sebelum kami putuskan untuk melakukan aktiviti tersebut, sebenarnya kami ni dah merancang untuk memancing di laut, tapi atas faktor cuaca berkemungkinanlah laut akan bergelora dan kami mungkin tak dapat memancing dan kerugianlah dalam ratusan ringgit katanya. Jadi kawasan hiking dan camping yang kami akan pergi ni tapaknya baru saja buka untuk orang awam katanya. Jadi kami adik-beradik pun terujalah sebab kawasan tu belum lagi kami pernah pergi. Jadi seperti biasa kami bertiga pun bersiap dan dengan peralatan perkemahan lah dan peralatan untuk mendaki. Kami pun menuju ke kawasan yang dimaksudkan. Bersama saya ialah abang sulung saya dan adik lelaki saya, dan perbezaan umur kami cuma 1 tahun saja dan masing-masing pun dah dewasa. Jadi tak jadi masalah lah bagi kami adik-beradik nak menjalankan aktiviti ekstrim seperti inilah. Sampai saja di kawasan tersebut, kami perlu mendaftarkan diri dan kami perlu dengar taklimat oleh pihak pengurusan tentang bukit yang bakal kami daki. Tapak perkemahan pula telah ditanda oleh pihak pengurusan dan yang paling penting sedikit sebanyak taklimat tentang keselamatan. Kesemuanya ada 2 kategori katanya, iaitu day relaxing hiking, iaitu 1 hari mendaki, dan extreme long distance hiking, di mana para peserta perlu berkemah selama 2 malam di dalam hutan. Jadi selepas selesai taklimat, kami pun mula mendaki. Walaupun kami memilih kategori ekstrim, bagi kami ianya tidaklah sesusah mana. Mungkin agak mencabarlah bagi pertama kali yang menyertai aktiviti sebegini. Kami tiba di satu tapak camp dan tanpa membuang masa kami pun mendirikan kemah kami dan mencari beberapa kayu untuk menyalakan unggun api. Kemudahan semuanya lengkap dah, Edi. Tapak dah rata, sumber air bersih dari sungai pun ada. Dan ketika kami sedang cari kayu kering, ketika itulah adik saya, Iman, menegur sesuatu. Bersih kawasan ni, Along. Tu apa tu ? Tu bukan buayan ke? Buayan tu macam ada tali yang diikat pada atas pokok, dan pada tempat duduknya pula tali tu diikat pada tengah-tengah papan, panjangnya dalam 2 kaki lah. Jangan usik, Iman, biarkan. Mungkin tempat ni diorang buat untuk monyet kot kan? Tengok kawasan ni, kalau ada monyet kita pindah lah. Tempat ni tak ada monyet kot, Long. Bersih je kawasan ni. Iman, ni tolong pegangkan kayu ni. Jomlah kita balik tapak.
Jadi selesai kami cari kayu api, kami pun nyalakan unggun sebab waktu tu pun dah hampir gelap. Jadi Along pun siapkan air minuman dan makanan untuk makan malam. Along, Iman, tempat ni selesa cantik pula tu. Air jernih. Dan korang perasan tak sepanjang jalan tu, korang perasan tak pokok-pokok buah, tapi mungkin bukan rezeki kita lah kot. Bukan musim buah. Boleh pula hidup segar dalam hutan ni macam ni Okey, adik-adik abang, sekarang ni siapa nak mulakan dulu? Siapa mulakan dulu? Mula dulu apa Long? Kata Iman lah. Kau ni macam biasalah. Kita kan biasa naikkan mood malam kalau kita camping. Macam biasalah. Cepat. Siapa ada cerita hantu? Luman, kau ada? Tak ada lah Long. Ni Iman mesti ada ni. Jadi malam tu cuma Iman dan Along saja yang bercerita. Tapi seperti biasa, kalau Along saya bercerita, dia punya mood tu betul-betul tangkap perasaan seram tu. Sebab bila Along ni bercerita, kadang-kadang secara mengejut dia akan mengilai tau kan? Jadi lepas diorang nampak akak cantik tu, terkejutlah mamak tu kan. Diorang pun larilah. Lari punya lari bila diorang perasan ada satu sudut lorong. Shh, diorang nampak. Kejap. Iman, tadi kau ada dengar tak? Apa dia? Tak dengar lah. Apa dia? Kau dengar apa ni Luqman? Akak cantik? Bukan. Tadi macam ada bunyi. Macam bunyi itik dalam hutan ni Long. Korang tak dengar ke? Saya boleh nampak air muka Along dan Iman berubah. Kami semua terdiam selama beberapa minit sebab nak pastikan bunyi apa sebenarnya yang kami dengar. Sebab kami percaya dan banyak cerita yang kami dengar, itik kalau berbunyi pada waktu malam cuma ada satu sebab. Pasti ada sesuatu yang tak kena. Tu. Korang dua dengar tak? Aku tak salah dengar kan? Okey, korang berdua kalau takut masuk dalam kemah masing-masing. Biar Along duduk dekat luar dululah. Katanya sebab takut ada binatang liar yang berkeliaran di tapak kem kami. Jadi Along bersedia dengan parang kecil serta kayu dari unggun api yang masih merah baranya. Tapi saya dan Imam memutuskan untuk teman Along untuk berjaga. Along, Iman. Along dengar. Walaupun perlahan kami dengar suara mengilai tu, kami semua tahu walaupun kami dengar suara mengilai tu jauh, bermakna benda tu dekat. Dan kalau suara tu kuat, bermaksud benda tu jauh. Dan Along menasihatkan kami berdua mula membaca ayat kursi dan apa-apa saja surah suci yang kami tahu. Along pula memulakan dengan lawangan azan. Kuat lawangannya. Tiba-tiba Iman menepuk peha saya sambil menunjukkan menggunakan isyarat mulut di atas pokok-pokok besar. Dan pada masa itulah kami mula nampak seperti ada kain putih yang bersih terbang dari satu pokok ke pokok yang lain. Kami semua nampak tau. Kain yang terbang tu jatuh ke kawasan buaian yang kami nampak petang tadi. Sebab dari tapak kem dan buaian tu tak jauh lah. Sebaik saja kain tu jejak ke tanah, kain tu hilang. Sumpah saya tak bohong. Dan benda ni saya tak buat-buat dan itu apa yang kami bertiga nampak. Korang nak pergi tengok ke benda tu? Kau gila ke Long? Kau jangan cari penyakit. Tah, bahaya tu tak? Cukuplah apa jadi kat malam ni Long. Luqman, Along, kita masuk je lah dalam kemah. Esok kita balik je lah. Abang saya ni pula, dia boleh ambil lampu suluh ke kawasan di mana kain tu jatuh. Betul-betul di kawasan buaian tu. Tiba-tiba dia memanggil kami, tapi tak mengeluarkan suara lah. Cuma memanggil menggunakan tangannya. Dan apa yang kami nampak, ada susuk tubuh yang mula menjelma seakan-akan akak cantik. Ataupun biasa orang gelarkan benda tu sebagai Pontianak. Apa yang boleh saya gambarkan, susuk tubuh tu seperti seorang perempuan yang mengandung, serta kainnya tu kotor dengan tanah. Dan apa yang kami nampak seperti tangannya yang masih dalam kain
memegang tali buaian tu. Rambutnya pula tebal dan kusut menutup seluruh mukanya. Cuma nampak matanya saja yang merah menyala. Dan apa yang menakutkan kami, bertiga benda tu tepat memandang ke arah kami. Perasaan kami punya takut tu dah tak boleh kawal. Kami bertiga berkongsi kemah. Iman dah mula menangis ketakutan. Alung pula tak henti membaca surah suci, iaitu ayat kursi. Saya pula waktu tu jujur para pendengar semua, saya hampir pengsan tak sedarkan diri. Malam tu merupakan malam yang amat panjang bagi kami, di mana kami sentiasa diganggu dengan suara seakan-akan perempuan yang sedang menangis. Dengan bunyi-bunyi ranting, tapi kami tak rasakan angin pun. Kami semua penat sehinggalah kami tertidur, dan bila kami bangun, tapak kem kami bersepah. Periuk Maggi kami yang kami masak tu bersepah, sehingga ketiga-tiga kemah yang kami dirikan pun runtuh sebenarnya. Malam yang agak mencabar bagi kami, jadi kami pun bersiaplah dan turun ke bawah. Dan bila kami berkemas, Alung menunjukkan ke arah buaian tu, dan apa yang mengejutkan kami ketika kami berkemas, ianya bergerak seperti ada yang sedang bermain. Alung dengan lantang berkata, Alung ni memang beranilah. Apa dia kata tau? Aku tak kacau kau, dan kau tak perlu kacau aku dan adik-beradik aku. Aku berundur bukan sebab aku takut dengan kau. Aku takut cuma pada yang satu. Kalau kau tak biarkan aku berundur dengan baik, demi Allah, aku akan berusaha apa saja demi keselamatan keluarga aku. Katanya. Sampai saja di pejabat pengurusan untuk mendaftar keluar, kami ada bertanyakan tentang buaian tersebut pada pihak pengurusan, dan jawapan yang kami terima, katanya buaian tu memang dah ada sebenarnya. Dan sebelum tapak perkemahan tu diratakan, ada sebuah rumah lama yang ditinggalkan, mungkin dari peneroka yang lama lah. Sebab tu kawasan tu luas dan sesuai untuk dijadikan tapak kemah untuk orang awam bermalam di situ. Pihak pengurusan sendiri pun tiada maklumat tentang siapa yang bina rumah tu. Cuma itu saja maklumat yang kami tahu. Berikut adalah kisah yang dikongsikan oleh Luqman. Jadi kisah Luqman ni agak panjang sebenarnya. Dia adalah mention pasal tips-tips bila hiking, cara mudah nyalakan api dan sebagainya lah. Tapi saya cuma fokuskan tentang perkara seram yang berlaku dan sedikit sebanyak tentang Luqman, supaya anda semua boleh faham situasi yang dialami oleh beliau. Jadi Abang Luqman ni pula, bagi saya dia ni seorang yang perlu ada dalam kumpulan lah ketika macam kita ni merancang untuk bermalam di hutan. Bukan saja berani tapi dia ni seorang yang amat bertanggungjawab menjaga adik-beradiknya dan penuh dengan ilmu. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang tidak skip dan dengar setiap episod yang saya bawakan sehingga ke penghujung rancangan. Jadi episod kali ini tamat di sini. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudi dengar episod yang saya bawakan ini. Dan jangan lupa subscribe untuk menyokong channel ni. Dan jika anda ingin berkongsi kisah anda di mana saya akan ketengahkan dalam channel ni, boleh hantarkan ke email editaki@gmail.com. Dan boleh juga DM di Facebook page saya, iaitu Editaki. Dengan ini sekian saja daripada saya. Stay safe, stay at home. Assalamualaikum dan bye-bye.